Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar geng? Okay, welcome to my channel. Untuk hari ni, apa topik aku nak cerita? Alright, simple je. Sebenarnya aku nak story pasal seluar jin lusuh ataupun seluar jin koyak, ataupun kita panggil damage jin, distress jin. Boleh dijual dengan harga ribuan ringgit dan ratusan ringgit. Percaya ke tak percaya? Agak-agak percaya atau tak percaya? Okey, kejap lagi kita tengok apa cerita pasal jin lusuh ataupun jin koyak. Okey guys, sebelum kita nak story pasal cerita damage jin ni, korang jangan lupa subscribe dulu aku punya channel, like dan jangan lupa komen geng. Okey, kenapa aku pilih tajuk hari ni bercerita pasal jin lusuh ataupun jin koyak ya? Aku rasa lah, ini aku punya pendapat lah, aku rasa dekat luar sana ramai peniaga-peniaga bandel yang mungkin tak tahu ataupun tak pasti dekat mana korang nak channel korang punya item-item yang damage, yang rosak. Let's say lah, kalau untuk peniaga-peniaga online yang biasa dengan item-item ni, aku percaya korang memang listing dalam online marketplace. Tapi yang belum pernah involve dalam jualan online, sebenarnya jin lusuh, jin koyak ni korang boleh jual dekat grill dan harga dia pun bukan murah. Bukan murah lah, boleh pergi sampai RM1,000 pun ada. Okay, RM100 pun ada. Not bad lah harga di grill. So nanti aku akan cerita selepas ni lah. So korang tunggu, korang stay tune. Alright. Okay, sebelum aku pergi dengan lebih mendalam, wah, tak adalah lebih dalam, on surface saja aku nak cerita pasal damage jin ni. So kita tengok dulu perbandingan jumlah listing di Grail setakat 22 Ogos 2021. Sebab the numbers listing dekat Grail ni hari-hari akan berubah because of seller-seller akan tambah barang. So aku stick pada tarikh 22 Ogos lah, based on apa research yang aku buat. Kita nak tengok jumlah listing di antara sweatshirt, keyword dia sweatshirt, dan satu lagi distress denim. So ada dua keyword tu, korang kena tengok tu, ada dua keyword. Satu sweatshirt, satu lagi distress denim. Okey, setakat 22 Ogos 2021, seller-seller yang ada seluruh dunia ni, di Grail, diorang dah listing untuk item sweatshirt saja. Keyword sweatshirt yang aku search tu 198,871 listing. Memang banyak lah, hampir-hampir 200,000 listing, means 200,000 helai lah. And then kita bandingkan pula dengan distress denim. So aku dah search untuk distress denim ni, lebih kurang lah 37,328 listing, hampir 40,000 helai lah, plus minus lah kalau ada seller yang tak buat combo. Tapi aku stick pada satu listing, satu item. Means sweatshirt, ramai orang jual sweatshirt, tapi distress denim ni tak ramai. So sebenarnya apa yang aku nak highlightkan? Okay, apa yang aku nak highlightkan sebenarnya, tujuan aku buat perbandingan ni, aku just nak korang tahu sebenarnya tak ramai seller yang nak listing seluar berbanding sweatshirt ataupun hoodie. So item sweatshirt dan hoodie ni item top lah, and then distress denim ni item bottom. So kalau kita compare dua ni, kita compare antara jeans dan juga sweatshirt, memang sweatshirt ni banyak helai di listing dalam Grail. Kalau distress denim ni tak banyak. So sebenarnya aku highlightkan benda ni, aku galakkan korang, kalau yang mana belum try listing di Grail, korang kena cuba. Sebab apa? Sebab distress denim ataupun seluar jin ni, dia akan bagi korang punya impact dari segi sale. Korang tak percaya, korang tengok, nanti aku preview. Okay, kalau kita tengok data pula dari segi sale untuk sweatshirt, setakat 22 Ogos, di Grail lah, dah terjual 98,657 sold listing. Banyak, hampir 100,000 helai. So memang banyak jumlahnya. Untuk distress denim 14,832 helai. Not bad, masih banyak juga. So korang tengok, sebenarnya dua-dua ni pun okay, tapi aku nak choose, aku nak pilih distress denim ni sebagai topik aku hari ni.
Okay geng, daripada sudut pandangan aku lah, aku rasa apa yang membezakan di antara dua benda ni, sweatshirt dan juga jeans ni, yang pertamanya beza top dan bottom ni sebenarnya dari segi detail measurement dia. Kalau sweatshirt ataupun t-shirt, item top ni kita cuma ambil ukuran dia punya pit to pit dengan dia punya labur. So dua saja detail yang utama lah. Basically dua detail lah yang kebiasaannya kita akan listing dalam grill. Tapi kalau seluar ni dia banyak kerja sikit kan. Dia banyak kerja sikit. So ada 6 detail ukuran basic yang kita kena letak dalam kita punya listing. So kita kena letak ukuran dia punya ukuran pinggang, waist, front rise, and then tight, opening leg, inseam dan juga outsem. So ini 6 perkara yang korang wajib letak dalam korang punya listing. Macam aku, bila aku listing seluar, aku akan ambil gambar ukuran pinggang, ambil gambar ukuran cawat dia, ukuran labuh dia. Sebabnya pertama, benda ni tujuannya kita nak item tu lebih detail. So customer boleh tengok dengan lebih detail. And then orang kata worst come to worst lah, kita prepare. Kalau kita punya buyers ni open case mungkin berkenaan dengan sizing, salah sizing ke. So kita punya exhibit ataupun kita punya bukti menunjukkan bahawa ini ukuran yang kita buat, yang kita dah ukur dan ada gambar dalam kita punya listing. So chances untuk kita menang bila dia open case tu lebih besar lah. That's why aku memang akan ambil gambar detail dan aku akan listingkan gambar yang ukuran tu dalam aku punya listing. Macam gitulah, lebih kurang lah. Itu aku punya cara lah. Aku rasa orang lain pun mungkin ada buat yang sama juga. Korang jangan miss lah benda tu. Walaupun kena kerja lebih sikit, tapi dia bagus untuk backup korang kalau ada apa-apa yang berlaku ke depan. Sebab kadang-kadang buyers ni ada yang tak puas hati, dia akan open case dekat PayPal. So kalau kita prepare semua ni, insyaAllah bolehlah menang case. Alright, untuk distress denim ni ataupun damage jean ni ataupun jean koyak ataupun jean lusuh ni, aku dah pick 10 brand ataupun 10 jeans koyak, jeans lusuh, untuk aku tunjukkan dekat korang berapa nilai harga yang terjual dekat Grail. Okay, jom kita tengok. Okay, untuk item yang pertama ni, dia punya brand ni brand designer lah. Korang tahu punya ni, power designer ni, Helmut Lang. Ni seluar vintage tahun 1998. Korang boleh tengok dia punya pattern. Seluar ni ada apa? Ada cat-cat melekat dekat dia punya seluar, and then ada koyak di belakang, ada koyak dekat depan. And then korang tengok berapa harga dia jual tu. $400. Oh, not bad. 4 kali 4, 1000 lebih tau. Mahal. Still harganya orang kata untuk seluar jean yang koyak kan. Aku tak sure lah sama ada design seluar ni memang macam ini ataupun owner asal dia tu pakai and then ada cat-cat ke, aku tak sure lah. Tapi bagi aku seluar ni dah distress lah. Dah lusuh dan juga ada koyak-koyak. Tapi masih harga boleh dijual dengan harga $400. Okay, untuk item yang kedua geng. Oh, yang ini rare. Brand ni aku tak sebut pun korang dah tahu. Semua orang tahulah bila sebut Levi's. Levi's lah, Levi's. Semua orang tahu Levi's. So tak nak kupas panjang lah. Cuma korang tengok sendiri design seluar ni macam mana. Kalau aku nak kupas pasal Levi's, sebenarnya ada lagi Levi's yang dijual dengan harga yang memang padu gila lah. Memang mahal gila lah kan. Tapi just aku nak preview dekat korang berapa yang terjual di Grail. Korang tengok design dia macam mana. Design koyak-koyak macam gitu. Then seller ni mungkin repair sikit. Dia boleh jual seluar ni vintage Levi's vintage. Yang ini kepala kain, selvage lah, dengan harga $370. Mahal jugalah untuk condition yang macam ni. Cun-cun lah orang kata harga tu. Okay, next item. Item yang ketiga. Wow, yang ini brand padu Jepun. Capital. Kenal kot? Semua orang kenal Capital. Kalau seller-seller Grail cukup suka lah item ni. Sebab apa? Kalau korang letak, sekejap je sold.
Yang ini terjual dengan harga 315 US dollar. Okey, power ke brand ni? Dia punya founder ni bapa dengan anak lah. Toshikyo Hirata, dia punya ayah, anak dia Kiro Hirata. Yang ni aku rasa pattern dia memang asalnya memang dia buat distress lah. Sebab Capital kebanyakan design dia memang suka koyak-koyak gitu, bulu-bulu gitu. So ramai lah orang suka dengan brand ni. Okey, untuk item yang keempat geng, yang ini pun brand yang kalau kita sebut pun tak asing lagi lah. Korang pun tahu, ini pun designer Junya Watanabe collabs dengan Comdesk Garkun CDG. Ini Japanese fashion label lah. Designer dia Rei Kawakubo. So ini pun aku rasa desainnya memang pattern asal dia dah distress lah. Pattern tu dah dibuat apa itu. Maksudnya dia dah asalnya koyak-koyak lah. Dia jual dekat butik dia pun asal macam itu. So harga dia dijual dengan harga 310 US dollar. Masih atas daripada RM1,000 Malaysia lah. Still tinggi lah. Koyak-koyak pun orang beli kan. Okay gang, untuk item yang kelima ni, ini pun salah satu favorite brand jugalah dekat Grail. Means aku rasa based on aku punya pengalaman lah, kalau aku listing brand ni pun sama, cepat juga terjual. Yang ini Historic Glamour. Ini dia tidaklah distress sangat, cuma dia ada sedikit faded dan then ada sedikit koyak. Design dia pun cantik juga. Jadi jeans tu dah jadilah, orang kata faded pun still cantik. Ini pun antara brand yang cepat lah. Cepat kalau korang listing, cepat lah sold. Walaupun design dia faded, ada koyak-koyak, still orang suka dan orang memang mencari tambah-tambah kalau dekat US. Sebab setahu aku Historic Glamour ni dia tak ada retail ataupun dia punya store tidak ada di US. So memang kalau Mak Saleh US tu memang dia carilah Historic Glamour ni. Kau tengok harga dia 308 US dollar. Still mahal. Okay, untuk item yang keenam, untuk jeans distress ni, ini salah satu brand yang orang kata ramai lah orang kenal, popular. Bila sebut Edwin, orang tahu Edwin jeans. Tapi yang ini dia punya design distress lah. Ini pun aku rasa asal design macam gitu, cuma mungkin ada sikit koyak-koyak. Cuma kalau korang tengok dari segi listing yang korang nampak ni, apa yang seller ni guna, kaedah yang dia guna, dia gunakan dia punya wording title tu, dia letak Edwin tu betul, tapi dia ada letak capital style. So dia gunakan wording capital, means bila search tu capital, maksudnya seluar ni akan jumpa lah dalam listing tu. Korang tengok sold berapa tu, 205 USD. Padu juga untuk Edwin, ngam, 205 US dollar. Okay guys, untuk item yang ini pula yang ni aku suka. Walaupun dia sold dengan harga 160 USD, aku suka sebab dia bukanlah brand yang orang kata brand-brand designer, brand-brand high end, brand-brand butik. Dia brand biasa saja. Dekat sini seller ni dia gunakan keyword acid wash, distress the name, and then dia letakkan ini sebagai Japanese brand lah. So dia punya brand Rubber Soul. Tapi korang kena ingat, ni bukan Rubber Soul studio untuk band The Beatles tu. Memang brand seluar ni Rubber Soul. So dengan The Beatles tu dia tak ada kena-mengena lah. Cuma design dia, kalau korang tengok, design dia distress lah. Design ada koyak-koyak, and then ada faded. Maybe lah, mungkin orang suka tengok design tu, so orang belilah dengan harga 160 US dollar. Brand biasa je, tapi orang nak beli because of distress. Itu je. Okay, untuk item yang ke-8. Item yang ke-8 ni pun korang tengok apa yang specialnya dekat seluar ni. Mungkin design lah. Tapi korang tengok dekat wording tu, seller ni dia gunakan light chrome heart. So dia buat seluar ni macam jenama chrome heart lah. Nampak design tu ala-ala chrome heart. So dia gunakan wording tu, and then bila customer tengok seluar ni, wah ini macam chrome heart punya design, and then ada distress, koyak-koyak. So dia pun suka juga, dia beli juga 160 US dollar. Walaupun seluar ni bukan brand yang orang kata high end punya brand yang ramai orang pakai, tak, bukan brand butik, tapi orang nak beli because of design. And then cerdiknya seller ni dia gunakan wording tu lah. Wording
distress jean like chrome heart. So kalau chrome heart betul, aku rasa bukan 160. Kalau chrome heart lebih lagi lah, lagi padu lah dia punya harga. Tapi still okay lah. Untuk seluar jean yang macam ini boleh dijual dengan harga $160 padu. Okay, untuk distress denim yang ke-9, aku pilih item ni. Aku suka. Sebab apa? Sebab design dia pelik. Korang tengok sendiri lah dia punya design. Brand Wrangler. So kalau Wrangler, bila kita sebut Wrangler, ramai orang nak cari Blue Bell lah. Wrangler Blue Bell made in USA, yang vintage tu kan. Tapi ni korang tengok dia punya design. Aku rasa owner asal seluar ni, yang custom seluar ni, dia lukis-lukis, ada api-api dekat dia punya kaki tu, and then ada kartun dekat dia punya belakang. So nampak macam tu lah. Rupa dia $154 geng. Oi, padu. Owner asal dia dah conteng. Jadilah rupa macam itu. Mungkin keluar daripada guni. So seller try listing, tup kena. $154 mahal geng. Dengan seluar design macam ni, dia boleh dijual dengan harga $154. Okey sangat-sangat. Betul tak? Okey, untuk item yang ke-10, yang ini aku pick, yang ini daripada shop aku sendirilah. Tu boleh dijual dengan harga $85. Walaupun keadaan seluar tu lusuh, walaupun ada koyak-koyak, distress, tapi still ada buyers. Inilah cerita pasal distress denim. Okay geng, aku dah preview 10 item yang aku pick daripada Grail untuk distress denim. So korang dekat luar sana yang rasa nak cuba untuk listing seluar-seluar jean yang lusuh ni, korang kena cuba. Sebabnya bagi aku lah, distress denim ni unik, dan ramai peminat yang suka seluar-seluar lusuh, seluar-seluar koyak ni, because of diorang ni akan follow selebriti-selebriti ataupun artis-artis terkenal. Sebabnya artis-artis terkenal, selebriti ni pun pakai juga seluar jean koyak ni, rip jeans, macam Rihanna, siapa lagi, Justin Bieber, lagi siapa lagi pakai, Jessie Jane, Beyonce, Travis Scott, A$AP Rocky, semua suka pakai seluar jean koyak. So diorang ni follow diorang punya ikon, dan diorang carilah dekat Grail seluar-seluar design yang koyak-koyak, yang lusuh-lusuh. And then kalau korang yang belum pernah jual dekat Grail, aku rasa inilah platform yang terbaik untuk korang gunakan peluang ni untuk listing item-item ni. Cumanya proses untuk korang listing tu, nak develop shop tu, dia ambil sedikit masa. So nanti aku akan story lagi macam mana korang nak hit dekat Grail, macam mana korang nak listing dekat Grail, dan macam mana kaedah-kaedah yang terbaik untuk korang gunakan sampai korang boleh achieve korang punya target. So jangan buang masa, jangan rasa korang dapat jean koyak, korang dapat jean lusuh ni tak boleh jual. Sebenarnya item tu boleh dijual, dan nilai dia bukan orang kata nilai yang kecil. Satu helai, dua helai yang korang boleh jual $100, paling kurang pun $80. Okey apa, 80 kali 4, 300 lebih. Lagi kalau korang dapat brand yang lagi padu, lagi mahal lah korang boleh jual. Kalau brand tu biasa-biasa tapi design tu cantik, design tu cun, walaupun koyak, walaupun distress, walaupun pudar, walaupun faded, tapi still boleh dijual dengan harga yang tinggi. Okay geng, aku rasa setakat itu saja untuk topik aku hari ni. InsyaAllah next topik aku akan ceritakan lagi perkara-perkara ataupun apa sahaja benda berkenaan dengan cara nak jual ke, apa sajalah pasal bundle lah. So korang komen lah, korang komen lah sikit, bagi idea dekat aku. Okay, jangan lupa geng, subscribe aku punya channel, like, komen tu, bagi idea sikit kat aku. Boleh aku buat konten lagi lepas ni. Okay geng, so jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.